yang terlibat untuk mereka mempromosikan pakej-pakej yang terbaik untuk atlet di luar sana untuk melanjutkan pengajian dan pelajaran pada masa yang akan datang. Jadi sebagai memulakan acara kita pada pagi ini, pada petang ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mendengar ucapan dan amanat daripada Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita bertemu berkenaan satu agenda yang penting bagi tujuan melestarikan masa hadapan atlet-atlet negara. Umum mengetahui bahawa Kementerian Belia dan Sukan melalui Majlis Sukan Negara berperanan besar dalam melahirkan atlet-atlet yang cemerlang dalam bidang sukan. Namun, pihak KBS dan MSN juga tidak akan sesekali terlepas pandang membiarkan atlet-atlet negara ketinggalan dalam bidang akademik. Kita mahu mereka terus melayari kehidupan sebagai seorang yang sentiasa dahagakan ilmu hingga ke peringkat yang lebih tinggi dan memahami bahawa pendidikan dan ilmu adalah tidak berpenghujung tetapi merupakan proses yang berterusan. Maka melalui Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MSN atau MACE, satu program yang dinamakan Karnival Pendidikan Bersama Atlet diadakan dari 16 Mac hingga 30 Mac 2021 dengan kolaborasi lebih dari 10 institusi pengajian tinggi awam, swasta termasuk beberapa institusi kemahiran. Saudara dan saudari sekalian, karnival ini merupakan kesinambungan daripada program rentas kementerian, KBS dan KPT bagi tujuan menyemarakkan lagi pembangunan atlet yang lebih kompeten. Selain program One State, One University, One Center, program APEL bersama Malaysian Qualifications Agency dan program Athlete Score yang dilaksanakan oleh MSN, karnival ini diadakan bagi membuka ruang kepada semua atlet yang berada di bawah program latihan Majlis Sukan Negara, termasuklah atlet-atlet program Majlis Sukan Negeri serta atlet-atlet dari Sekolah Sukan Malaysia di seluruh negara untuk mendapatkan info pendidikan, tawaran beasiswa dan memilih bidang kerjaya yang diminati daripada pihak IPT sendiri secara interaktif maya. Karnival ini juga membuka peluang kepada IPT dan institusi kemahiran yang terlibat untuk menguar-warkan program terkini yang bersesuaian dengan norma kehidupan sebagai seorang atlet. Malahan, ibu bapa, guru, pegawai sukan, juga jurulatih secara tidak langsung akan menggalakkan atlet untuk terlibat dengan sukan secara lebih serius. Ini kerana status sebagai atlet pelajar mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Antaranya, layak menerima beasiswa sukan dan jadual pembelajaran fleksibel yang diselaraskan mengikut jadual latihan dan kejohanan yang bakal disertai oleh atlet. Justru, belia-belia di luar sana juga dialu-alukan untuk bersama-sama di dalam karnival ini dan menjadikan ia sebagai platform pengetahuan, idea dan pemberi nasihat sekiranya ada individu di sekeliling kita yang kurang tahu berkaitan jaminan pendidikan dan kemahiran di luar bidang sukan yang diterapkan dalam program atlet negara. Saudara-saudari yang dikasihi, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa mencari pendekatan meneroka program-program baru untuk atlet-atlet ini berjaya dalam akademik dan di lapangan sukan. Selaras dengan misi untuk melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia, kita juga mengimpikan kelahiran lebih ramai lagi thinking atlet, atlet bijak dan berilmu. Kita juga menyedari bahawa kerjaya sebagai atlet bukan untuk selama-lamanya. Apabila tiba masa dan ketikanya nanti, atlet generasi baru pula akan menggantikan atlet-atlet yang sedia ada. Kerana kesedaran inilah yang dapat meyakinkan kita semua bahawa pendidikan dan kemahiran selain sukan menjadi salah satu daripada keperluan dan bekalan untuk atlet-atlet meneruskan kerjaya di bidang yang lain selepas mereka bersara dari bidang sukan nanti. Bagi pihak KBS dan MSN, saya merakamkan
setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua atlet institusi pendidikan tinggi dan institusi kemahiran yang terlibat kerana menjayakan karnival pendidikan ini. Syabas dan tahniah juga diucapkan atas segala usaha memartabatkan sukan selari dengan pendidikan demi kemajuan negara dalam pelbagai bidang. Ayuh para atlet, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Ambillah segala pengetahuan yang anda dapat di sepanjang karnival ini sebagai permulaan impian di masa akan datang. Inilah masanya untuk anda semua mengorak langkah, menggenggam cita-cita, merealisasikan impian dan bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih getir dari dunia luar di kemudian hari. Kita pasti menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melahirkan atlet berpendidikan dan berkemahiran tinggi, Sekretariat MAIS sentiasa memperluaskan pilihan peluang pendidikan kepada atlet negara. Antara inisiatif yang diadakan adalah sinergi dengan institusi pendidikan tinggi yang meliputi Institut Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta, Politeknik dan Kolej Komuniti serta institusi-institusi kemahiran. Program pembelajaran sepanjang hayat kepada atlet juga dititik beratkan dengan menyediakan pelbagai kursus merangkumi pendidikan secara formal, pendidikan kemahiran dan program-program soft skills. Karnival pendidikan atlet ini merupakan inisiatif tambahan kepada atlet di seluruh negara bermula dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat tinggi bagi mendapatkan info berkenaan peluang melanjutkan pelajaran ke IPT dan institusi kemahiran serta beasiswa sukan. Program ini tercetus apabila kesedaran akan kepentingan pendidikan di kalangan atlet negara semakin meningkat. Kami di MAIS tidak mahu atlet hanya nampak apa yang ada di hadapan mereka sekarang ini, tetapi kami juga mahu atlet mempunyai perancangan tersendiri dan berjaya dalam kedua-dua bidang iaitu sukan dan pendidikan. Karnival ini memberi ruang kepada atlet di bawah program Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri dan Sekolah Sukan Malaysia khususnya untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan merangka hala tuju pendidikan. Ianya dapat memberi satu harapan kepada atlet-atlet untuk memberi fokus kepada latihan dan pertandingan dan dalam masa yang sama tidak mengabaikan pelajaran. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Majlis Sukan Negara kerana menganjurkan Karnival Pendidikan Atlet secara webinar. Saya percaya dan yakin karnival ini boleh memberikan info yang berguna kepada atlet untuk memilih IPT yang bersesuaian dengan minat mereka. Bagi saya, Karnival Pendidikan Atlet ini boleh memberikan kami para atlet untuk mengetahui kemudahan yang ada di IPT seperti fleksibiliti pengajian dan peluang beasiswa yang disediakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada IPT terlibat kerana bersama-sama Sekretariat MAIS di dalam Karnival Pendidikan Atlet ini. Saya berharap para atlet dapat mengambil peluang ini untuk masa hadapan mereka. Harapan saya, karnival ini memberikan kami peluang untuk memilih IPT bagi meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan dalam masa yang sama meneruskan latihan dan berjuang untuk negara. Ini adalah salah satu platform terbaik yang membolehkan info pendidikan khas kepada atlet dihebah secara terus kepada golongan sasaran. Ini secara tidak langsung negara akan melahirkan lebih ramai lagi thinking atlet. Saya Joherman bin Amir dari Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet amat berharap agar semua atlet dapat menonton karnival ini dan berinteraksi dengan pihak IPT yang terlibat. Hai, saya Eng Yanyi dari Sukan Terjun akan bersama anda di dalam karnival ini. Save the date. See ya. Lai lai lai. Saya Mojun akan turut serta. Jom kita join karnival. Mangga. Jangan lupa 16 hingga 30 Mac ini secara langsung di Facebook dan YouTube Majlis Sukan Negara.
jam 11 pagi dan 3 petang. Saya Malik Tobias, bekas atlet kebangsaan, pemegang rekod acara Decathlon. Jangan lepaskan peluang. Ayuh semua, jumpa di Karnival Pendidikan Atlet. Baiklah, para penonton sekalian, begitulah tadi paparan ucapan dan amanat daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan juga video promosi Karnival Pendidikan Atlet 2021 ini. Jadi baiklah, kalau boleh saya recap sedikit amanat Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi, bahawa Karnival Pendidikan kali ini melibatkan semua atlet yang berada di bawah program Majlis Sukan Negara, atlet-atlet di bawah Majlis Sukan Negeri dan Sekolah Sukan Malaysia. Dalam ucapan tersebut juga beliau ada menyatakan bahawa karnival ini memberi ruang kepada para atlet untuk mendapatkan maklumat, memberikan idea dan memilih bidang yang mereka minati melalui penerangan yang bakal diberikan oleh institusi yang terlibat dalam rangka hala tuju pendidikan dan masa hadapan mereka. Jadi atlet di luar sana, ini peluang anda, jangan lepaskan peluang ini, terus tetap di skrin anda. Kerana selepas ini akan anda akan disajikan dengan pelbagai informasi yang berguna untuk anda pilih untuk tujuan pendidikan anda di masa akan datang. Jadi para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita berbalik kepada program kita pada petang ini, iaitu sesi live Facebook Sempena Karnival Pendidikan Atlet 2021, di mana pada petang ini saya tidak kesorangan. Kita akan bersama dengan IPTA, iaitu institusi pengajian awam yang saya kira tidak asing lagi di kalangan kita, iaitu Politeknik dan College Community di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Jadi bersama-sama saya pada petang ini, seperti mana saya cakap tadi, saya bukan berseorangan. Saya ada dua rakan moderator yang akan menemani para penonton, tuan-tuan dan puan-puan semua pada petang ini, yang didatangkan khas oleh pihak Politeknik dan College Community. Okey, saya mempersilakan Encik Nafis dan Puan dan Cik Ira. Assalamualaikum. Nafis, Ira. Waalaikumsalam Cik Azlan. Saya difahamkan bersiaran secara langsung di College Community Kuala Langat, Banting. Banting, ya betul. Betul. Kami sekarang berada di lobi College Community Kuala Langat, Banting, dan hari ini cuaca cukup baik untuk kita bersiaran di luar studio sebenarnya. Dan pemilihan di College Community Kuala Langat sangat menarik, cuaca pun cantik kat luar sana. Dan kalau nanti kita tengok pun, itu dia cuaca, itu kita punya kru-kru kita kat sana. Sebelum kita akan mulakan di sini. Ya, jalan. Okey. Pertama kali, Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada petang ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Politeknik dan juga College Community yang sudi bersama-sama kami pada petang ini. Jadi insyaAllah kita akan berinteraksi dan melihat pakej-pakej pengajian yang menarik yang ditawarkan oleh pihak Politeknik dan juga College Community lah, untuk faedah yang boleh dinikmati oleh atlet-atlet kita di luar sana. Betul. Okey ya? Ya. Okey, jadi dalam sesi ini juga saya difahamkan kita pun ada sesi Q&A nanti, soal jawab. Jadi kepada para penonton di luar sana, jangan malu, jangan segan, kalau ada apa-apa soalan kita boleh utarakan soalan anda di ruangan komen di FB Live ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin serahkan sesi ini terus kepada rakan saya di sana, Nafis dan Ira. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Cik Nur Azlan Shah Adam daripada MSN di Bukit Jalil. Dan Assalamualaikum sekali lagi saya nak ucapkan, dan selamat petang kepada semua. Selamat datang ke program Talimat Kemasukan Politeknik dan College Community. Dan kali ini kita tukar konsep sikit. Sebelum ni kita tengok konsep yang tak macam ni, macam nanti ya. Sebelum kita memulakan sesi live kita tengok tayangan video dari Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Cantik. Politeknik dan College Community adalah sebuah institusi pembelajaran Tibet yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat lebih 13 bidang pengajian yang disediakan di Politeknik dan College Community.
Antaranya adalah kejuruteraan, agroteknologi, teknologi makanan, reka bentuk dan komunikasi visual, teknologi informasi, hospitality. Kaedah pembelajaran di Politeknik dan College Community adalah 40% teori dan 60% praktikal. Kursus pembelajaran di sini mendapat pengiktirafan daripada MQA. Ayo sertai keluarga Politeknik dan College Community. Jumpa anda di sana. Itu dia tadi video berkenaan tentang Politeknik dan College Community sikit tadi. Ya, betul. So petang ni kita nampak macam suasana lain sikit. Kita tengok kat belakang kita ni. Okay, Selalunya kita akan bersiaran di studio Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Tetapi kita tukar konsep sikit sebab kita mempunyai tema hari ini, iaitu tema sukan. Kita tema sembang kan. Dan hari ni juga kita ada guest yang sangat special. Kita bawakan khas ke studio luar kita betul. Ni kan. Dan hari ini kami memilih di College Community Kuala Langat untuk bersiaran di luar. Kita dekat lobby sekarang ni. Kita view sekali lagi. Tadi kita view sekali lagi. Kita tengok sikit. Kita apa punya yang ada istimewa dekat College Community Kuala Langat ni. Betul. Okey, kita tengok kejap. Okey, kita dibantu juga oleh tim production MCP KKKL yang berpengalaman. Kita tengok kat sini. Okey, cantik sekali. Okay. Ya, tim-tim kita. Inilah tim-tim kita. Ini kat lobby. Ya, betul. Alright. Okey. College Community Kuala Langat ini merupakan salah satu college community di Banting, kampus yang sangat luas. Besar, kampus tetap. Ya, besar. Betul. Okey. Kepada penonton yang terima kasih terutama dulu kita ucapkan kepada Majlis Sukan Negara kerana memberi platform ini untuk kita memperkenalkan tentang dan kita memberi taklimat kenaan tentang program kemasukan pelajar ke pendidikan community, terutamanya kepada adik-adik yang baru sahaja. Ya, baru saja habis SPM segi pelajaran Malaysia. Tapi besok ada 2 paper lagi, Ira. Ya, betul. Okey. Kepada penonton yang baru saja bersama kami, stay back, relax, chill dan yang pastinya share banyak-banyak dekat media sosial anda semua. Share banyak dan jika ada sebarang pertanyaan, sila komen di ruangan komen live Facebook MSN dan tim kami akan menjawab sebarang pertanyaan anda. Tanyalah apa saja. Kami sentiasa terbuka untuk berkenaan tentang Politeknik dan juga College Community. Okey, Ira. Sebelum tu kita tak kenalkan diri lagi. Kita ni asyik borak je tapi kita kenalkan diri kita. Saya Nafis Nazli daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community dan sebelah saya. Dan saya Munah Munirah binti Mazlan, alumni College Community paling besar dan juga alumni Politeknik Premier Ibrahim Sultan. Dan hari ini kita teruja. Ya, sangat-sangat teruja. Ya, kita nak bagi tahu dekat semua adik-adik yang bakal menuntut pengajian di Politeknik dan juga College Community petang ni, alright? Dan hari ini kami merupakan host anda semua pada hari ini. Alright. Okey, Nafis. Saya... Apa tu nak tanya apa tu? Saya sebenarnya ada istimewa tau. Sebenarnya saya nak menyanyi, suara saya tak sedap. Jadi saya nak cakap macam ni, Merdeka! Kenapa? Sebab saya nak merdeka dah ni. Sebab esok ni tarikh last untuk saya merdeka. Saya difahamkan adik-adik kita yang last paper esok adalah tasawuf Islam. Sains komputer. Lepas ni belajar SPM, tapi adik-adik kalau lepas periksaan stand back lah kat rumah, kan tak ada nak keluar dan sebagainya sebab kita dalam keadaan pandemik negara lagi sekarang. Betul. Sebab pada adik-adik CJ Pelajaran Malaysia, kami mewakili Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik semua kerana telah berjaya menduduki peperiksaan. Mengharungi daripada zaman sekolah, lepas ni nak sama belajar, lepas ni nak kerja lagi, macam kita orang kat sini. Dan yang paling tu, yang paling hebat adik-adik harungi iaitu zaman musim pandemik. Sangat cabaran ni sangat cabar.
tercabar sebab dah setahun dah kan kita dah sampai anniversary. Betul. Lepas anniversary kita kan dah 3 minggu lepas. Okey Ira. Okey. Jadi kita pendekatan norma baru ni sangat-sangat berbeza lah kan. Sebab adik-adik mengharungi cabaran sebab kita kena postpone kerja pelajaran Malaysia and then kita kena belajar melalui online. Betul. Ira SPM dulu tahun bila? Saya SPM tahun saya bagi tahu habislah umur saya kan. Okey. Jadi macam mana? Kerana tanya saya dalam masa SPM tahun 1999. Sasu kata. 99. Jadi boleh bayangkan umur saya berapa lah. Masa tu memang pangkat lagi. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Saya rasa saya darjah 2. Tahun 199 tu saya darjah 2. Jadi saya rasa jauh lah perbezaan kita kan. Nampak macam sama bayar kan? Sama bayar kita. Okey. Jadi saya difahamkan Ira ni adalah alumni pelajar politeknik dan juga college community. Sebelum tu kita nak share sikit. Ira ni macam mana dulu daripada buat CJ yang saya difahamkan, buat diploma sampai dah habis pula buat degree. Sangat mencabar. Ini alumni, contoh alumni daripada politeknik dan college community yang sangat power. Ira, cerita sikit Ira. Okey, saya merupakan alumni Polisisi yang Polisisi adalah singkatan kepada politeknik dan college community. Yes, Polisisi. Cara kita sebut Polisisi. Sisi tu adalah politeknik dan college community sebab sekarang ni ramai yang keliru apa itu Polisisi kan. So itu adalah singkatan kita iaitu politeknik dan college community. Betul. Dan saya bermula di college community paya besar di Pahang dalam jurusan multimedia periklanan. Pandai buat iklan lah ni. Itulah saya pada sini lah saya beriklan. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu saya menyambung pelajaran di diploma reka bentuk grafik di Politeknik Premier Ibrahim Sultan. PIS. Ya, PIS. PIS tu kan? Yes. Dan merupakan salah satu Politeknik Premier. Ya, dan juga saya menyambungkan pelajaran saya ke University Science Malaysia di Penang dalam reka bentuk media teknologi baru. Itu saya macam tujuh juga sebenarnya ni. Macam mana bermula daripada CJ terus buat degree dan berjaya pula. Terasa sangat-sangat mencabar. Sama dengan saya sendiri kan. Bertugas di Jabatan Pendidikan Politik dan College Community JPPKK. Okey. Apa benda ni? Apa benda kat kita ni? Dia kata kita belajar sangat bercakap tu. Jadi kita dah get ready ni. Tengok ni. Kita ada. Tengok ni, kita dekatkan sikit. Apa benda ni? Ini simbolik dia. Ya. Dan ini adalah simbolik. Kita akan tengok tayangan video apakah selepas ini. Yes. Jom, check it out. Saya tak ada bagi. Saya Muhammad Redha bin Rozlan, tapi ada orang panggil Mak Redha, dan saya adalah pelajar Politeknik Kuantan, Polisas, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, ambil jurusan teknologi makanan. Mula-mula masa nak masuk Politeknik tu ada abang-abang ni. Masa tu saya sekolah lagi dalam tingkatan 5, saya buat wall climbing, main sukan wall climbing. Kat situ ada abang-abang Politeknik yang datang situ training sekali. So diorang kata jom masuk Politeknik. Dulu waktu sekolah memang suka sport. Sampai ke Politeknik pun saya selalu main sport. Dan bila dah grad, sekarang ni saya macam ni lah. Saya memang atlet negara daripada tingkatan 5. Dekat situ mula-mula macam parents tak suka main sukan wall climbing. Sebab apa? Kos dia mahal, barang-barang dia semua mahal, tali, harness, semua kan. Parents kata, kenapa kau tak main badminton? Tengok Lee Chong Wei semua pergi semua kan, dapat itu dapat ini kan. Dan bila dekat situ saya rasa macam tak boleh jadi mak ayah aku kan. Jadi dekat situ saya start training sampailah ke Politeknik pun saya masih lagi training untuk wall climbing. Dan bila dekat Politeknik pun saya setiap SEM saya akan pergi ke competition yang besar-besar, contoh macam World Cup, Asian Ice Game. Jadi dekat situ mulanya minat sukan tu memang daripada kecil lagi. Dan saya dah bermain sukan sampai sekarang lagi. Sampai sekarang saya masih lagi atlet negara untuk wall climbing. Lepas graduation je, lepas grad, saya bekerja dalam bidang yang sama lagi, teknologi makanan. Saya pergi ke Nestle. Dan yang paling penting sekali, keep fit. Itu dia.
Nampak tak tadi siapa dengan video tadi, Ira? Tak kenal lah siapa ya? Mat Redo. Siapa yang tak kenal tu saya rasa tak duduk kat Malaysia lah sebab dia selebriti Malaysia. Itulah dia sangat-sangat hebat. Dia menang dekat Fear Factor. Fear Factor dia menang dengan seorang artis dekat sana, program Fear Factor, dan satu lagi program apa yang dia menang tu, Ira? Tak tahulah. Itu dia alumni daripada Politeknik Sultan Ahmad Shah Polisas Kuantan. Itu maknanya Mat Redo tu adalah satu mewakili juga alumni College Community dan Dua sekali kat situ alumni dia kan. Okey. Adik-adik yang kat luar sana tengok abang pakai ni, nampak Google ni kan. Kita ada jumpa khas yang kita nak jemputkan, kena mengenal dengan Google ni. Itulah. Dan dia juga merupakan wakil negara yang menghalukan nama negara. Ya, betul. Dan dia juga sekarang masih menuntut di College Community. Kita tak payah buang masa lagi. Ira, tak payah buang masa. So, jadi kita jemput lah. Kita menjemput, silakan. Kita mempersilakan, ini dia jago negara kita daripada College Community Sayang dan masih menuntut di College Community Sayang. Silakan Iqmal. Silakan Iqmal. Kita tepuk tangan ke Iqmal. Nanti Iqmal ni dia, nampak? Steady lah, tegak Iqmal. Wah. Ni negara kita dalam acara renang. Kita tengok kat sana, kamera kat sana Iqmal, kita tengok sana. Yes. Iqmal. Okey. Bagi kita duduk lah. Tak payah kita berdiri ni, kita duduk dulu. Saya buka lah Google ni. Cukup. Kita bukan berada di dalam air. Betul. Tak nampak apa pun sini. Yelah. Okey, jadi Iqmal macam mana? Daripada mana tadi? Saya daripada College Community Sayang. Community Sayang. Ni daripada mana? KL lah? Daripada KL. Berantai rumah Kuala Langat. Nampak tak Community Kuala Langat macam mana kan? Nampak. Right. Beza tak dengan KK Sayang? Beza. Besar lagi. Okey. So jadi kita panggil Iqmal dan Iqmal adalah salah satu yang mewakili Politeknik dan College Community untuk semua atlet-atlet di Politeknik dan College Community Malaysia. Alright. Okey. Sekarang ni dah semester berapa dah Iqmal kat KK Sayang? Kita sebut KK je senang kan? College Community Sayang. Okey. Sekarang ni saya dah semester 3. Semester 3. Okey. Saya ambil bidang perhotelan. Perhotelan? Wow. Atlet renang negara masuk perhotelan. Betul. Ini luar biasa. Luar biasa. So macam mana sekarang belajar keadaan di KK Sayang, macam mana segi pendaftaran? Alhamdulillah. Sebagainya. Dari segi pendaftaran sekarang diorang buat pandu lalu punya pendaftaran. Drive-thru. Kita ingat ada restoran makanan segera je drive-thru. Pendaftaran ada hybrid lah. Hybrid. Jimat kos dan segalanya. Itu menarik yang di Sayang kan. Okey. Teruskan. Kita tanya satu soalan lagi, 2-3 soalan. Banyak soalan nak tanya ni. Nervous lah. Okey. So sekarang ni dah start semester lah. Dah start semester. So belajar di kampus ke kelas? Di kelas. Secara hybrid dia selang sedi. Satu hari online, satu hari kelas face to face. Ini disebabkan pandemik negara lah, dengan PKP dan sebagainya. So rakan-rakan pun banyak support bila tahu atlet negara je, banyak support untuk Iqmal sama-sama belajar di College Community. Okey, dari segi latihan pula, kita pun nak tahu juga macam mana Iqmal ni dapat berikan masa pergi masuk terjun kolam renang balik kan, dan masuk ke kelas balik macam mana? Adakah lecture, saya difahamkan datang dengan lecture KK Sayang juga? Ya, betul. Support tak you dekat KK Sayang? Kita nak tahu juga. Sangat supportive. Cara dari segi latihan tu, pandemik ni memang susah nak train. Memang tak boleh masuk kolam langsung. So kita decide dengan coach semua, diorang buat Zoom satu group, buat exercise online dekat macam coach bagi exercise. So dia akan tengok. So kita buat exercise, coach boleh ni lah. Nampak lah. Dia tak ada buat exercise, nampak ada video letak kolam renang dan sebagainya ke apa? Tak ada. Tak ada. Sebab perlu belajar skill tu, tambahkan lagi situ. Okey, Ira. Okey, sebab Ira nak tanyalah juga soalan dekat apa ini Iqmal kan. Kenapa Iqmal minat dalam renang ni? Kita tak tahu juga kan. Renang ni banyak ni lah. Banyak kebaikan lah macam. Renang ni bagus untuk jantung, untuk kesihatan jantung. Betul, saya setuju tu. Untuk jantung kan, jantung semua, untuk badan lagi fit. Renang pula dia sukan seluruh badan. Seluruh badan punya sukan. Kalau nak bandingkan dengan bola sepak,
dia banyak injek kan. Betul, susah. betul. So, dia nak injek pun seorang dia je lah. Tak kacau orang. Ya, betul. Okey. Okay. Kalau di KK saya ambil perhotelan, kursus perhotelan ni kan. So you banyak Iqmal belajar skill, macam mana skill point dari segi buat food service, macam mana nak kulinari dan sebagainya. Jadi kalau Iqmal tengok di college community sendiri, bidang perhotelan ni dengan bisnes sukan orang kata. Bukan bisnes nak bergaduh ke apa tak, tapi ini adalah bercakap tentang macam mana you boleh seiringkan antara sukan juga dan juga pembelajaran. So dalam bidang hotel ni dia ada satu subjek ni berkenaan dengan sukan tau. So dia punya subjek tu recreation. Recreation tu dia akan apa tu? Kita macam handle hotel, kita akan buat kolam recreation ni macam untuk beriadah semua kan. So kita plan lah macam kita dah ada experience dengan sukan. Yes. Sukan renang, so kita boleh plan lah macam nak betul? Kolam, letak kolam kat mana kan. Okay. So dia macam training kat mana? Buffet. Dia macam kolam 5 star kan. So macam nak tahulah macam sama safety dia macam mana kan. So dia jadi macam orang kata sambil berenang sambil nak makan ke. Okay, kita nak tahulah juga kan, Iqmal memang minat sukan dan Iqmal masuk college community. Kenapa Iqmal masuk college community dan apa Iqmal rasa bila Iqmal masuk college community, apa manfaat yang Iqmal dapat dan dari segi sukan pun Iqmal dapat rasa juga. Sebab orang kata kita masuk college community kita dapat apa-apa. Sebab selalu orang kata okay, masuk college community, okay, susahlah nak pergi jauh dalam bidang sukan. Tapi kita banyak tengok pembacaan daripada info-info Iqmal. Iqmal mengharumkan nama sehingga ke luar negara. Mewakili. So boleh tak terangkan macam mana? Okay. College community ni banyak buat anjuran sukan. Okay, anjuran sukan yang bermanfaat lah. Okay. Macam ada macam Sigma, macam Sukib semua, ada college semua. So macam allowance semua dapat semua. Macam kita akan bawakan nama college. Betul. Kalau kita menang, bawa nama college. So nanti dia orang macam poster gambar akan dekat blog-blog kan. Ada gambar-gambar kita semua. So setahu abang, bukan sekadar Iqmal saja yang pernah mewakili negara dan terlibat sukan bila berada di community. Tetapi ada juga senior Iqmal daripada atlet Melaka yang mengikuti pengajian di College Community Bukit Beruang. Betul Iqmal? Ada juga. So pemilihan College Community ni dan juga politeknik ni adalah sangat luas dan diminati lah sekarang kan. Okey, seterusnya. Boleh tak Iqmal ceritakan pengalaman Iqmal yang Iqmal dah mewakili di peringkat mana? Daripada bawah ke, sampailah pencapaian Iqmal. Ini kita nak dengar ni. Iyalah, mestilah sangat-sangat membanggakan ni. Iqmal macam ni Iqmal? Iqmal bermula darjah 1, 2008. Time tu dekat Bukit Jalil. Time tu competition kampung lah, macam semua berenang-renang kat kampung lah. Kat kolam kampung tu. Berenang-renang kampung lah. Berenang kampung lah, jago lah. Competition tu jago lah. So itu permulaan dia? Permulaan dia. Iqmal dapat 8 emas. 8 emas? Wow. 8 rekod. 8 emas Ini satu pencapaian baik ni kan. Baik Iqmal. So Iqmal masuk paper dengan itu dah bermulanya. Daripada situ Iqmal minat berenang. Situ minat berenang. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni adik-adik kita yang kat luar sana yang memang terlibat dengan sukan, terutama sekali adik-adik kita yang lepasan SPM daripada sekolah sukan. Betul. Dan macam Iqmal memang bukan daripada sekolah sukan. Jadi apa peluang yang ada sebenarnya di college community dan juga di politeknik? Kalau Iqmal tengok sendiri peluang yang Iqmal nampak, apa hala tuju Iqmal selepas ni, dan difahamkan ini pula semester terakhir Iqmal kan? Macam mana Iqmal nampak peluang tu? Peluang mana tu ada? Peluang mana ada? Cantik. Dia nak tak nak je. Dia kena usaha lah. Training. Jangan stop training. Jangan give up semua. Dan jangan lupa juga pembelajaran. Akademik tu penting juga. Betul. Itu dia Iqmal. Dan tapi kita nak tahu lepas ni Iqmal mewakili ke mana pula? Sebab saya dengar Iqmal akan pergi keluar negara. Tapi Vietnam macam kata kan? Tapi macam mana pandemik ni kan? Sebab
sekarang ni pandemik. Yes. So macam mana nak pergi tu? Ah. Okay, so sekarang ni orang baru ada buka kolam. Okay. Dah buka? Ya, betul. Okay. So sekarang ni Ikmal baru nak start intense training. Betul. Ikmal akan ada competition, incoming competition. Bila tu? 20 dan 23 Mei. 23 Malaysia terbuka dekat Malaysia. Malaysia terbuka. Bukannya mudah. Kita pun dekat sini sangat berbesar hati dan juga berbangga sebab Ikmal dari sini sama dengan pensyarah dekat sana yang bawa Ikmal. Terima kasih ya bawa Ikmal ke sini. Dan kita nak reservekan Ikmal dulu dan Ikmal kena tunggu kejap lagi. Kita akan bersama balik dengan Ikmal. So kita akan pergi ke bahagian berikutnya. Dan kenapa pilih posisi? Kenapa pilih posisi ni Ira? Ira akan ada jawapan dia. Saya pun ada jawapan kat sini. Ikmal pun ada jawapan. Kenapa kita kena perlu kan? Yes. Okay. Teruskan. Okay, kalau kita nak tahu kenapa kita perlu pilih Politeknik dan College Community Malaysia. Ya. Ikmal tahu kenapa kita perlu pilih College Community dan Politeknik Malaysia? Berapa banyak College Community dan Politeknik di seluruh Malaysia? Itu kita nak tengok. Ya, betul. So, College Community di Malaysia ada 104 saya difahamkan. Merata-rata sampai Sabah, Sarawak, di mana kawasan di situlah ada College Community orang cakap. Itu dah memang sinonim dah. Betul. Okey. Dan juga Politeknik kita ada 36 Politeknik di seluruh Malaysia. Termasuk Politeknik Metro, Politeknik Premier. Ya, betul. Yang Premier ni kita ada sebanyak berapa Ira? Di PUO, PIS, Ungku Omar. Sorry kita akan sebut. Dia orang tak tahu ni. Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kita ada di tempat Ira sendiri, iaitu di Politeknik Ibrahim Sultan. Itu dia Politeknik Premier. Kerana metro banyak. Metro Kuala Lumpur pun ada. Metro Kuantan pun ada. Kita ada Politeknik Metro Tasik Gelunggur. Mana lagi Politeknik Metro? Banyak Betong lagi di Sarawak. Banyak di situ. Dan juga Politeknik dan College Community ni ramai yang tanya. Bawah mana ni? Agensi mana? Selalu tertanya-tanya. Alah, Politeknik College Community ni swasta lah ke? Itu Ikmal dulu masa first swasta ke kerajaan? Politeknik apa? Swasta, okey. Salah. Kita nak jelaskan dekat sini bahawa College Community dan juga Politeknik adalah milik penuh kerajaan bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Jadi tak perlu risau, kita memang menjaminkan pelajar-pelajar kita sangat menjamin mendapat kebolehpasaran, graduan kebolehpasaran juga dibanding pekerjaan dan sebagainya. Dan diiktirafkan MQA, itu adalah penting. Sangat-sangat. Program-program yang ada di luar sana, adik-adik kena pastikan ada MQA supaya dia dapat apa? Akreditasi lah. Akreditasi. Okey. Dan apa lagi? Menarik lagi. Apa lagi Ikmal? Rasa saya menarik lagi kat College Community tu. Kenapa pilih College Community? Bidang ni semua best-best. Bidang ni best-best. Apa kita tak ada? Semua ada. Rekaan fashion, hospitality, pelancongan, reka bentuk. Jangan lupa dalam bidang engineering, awam, mechanical, elektrik. Nak menjahit pun dari situ. Okey, apa lagi situ? Semua ada. Dan yang paling penting Politeknik dan College Community, yuran dia murah. Sangat berbaloi. Iaitu RM 200. RM200. Ya. Politeknik nak sambung belajar kepada pelajar-pelajar yang lepasan sijil menyambung pengajian di diploma. Kalau Politeknik pun masih murah. Masih saya juga. dulu mengajar di Polimas Jitra dulu. Harga untuk yuran daripada 2004 sampai sekarang kekal, betul tak? Ya, betul. Dia orang cakap kekal. Betul. Still juga. Okey, Ikmal. Alright, selepas ni kita ada lagi yang kita nak jemputan khas. Ini lagi menarik. Okey, Ikmal, terima kasih ucapkan kepada Ikmal. Dulu kejap lagi kita panggil sekali lagi. Alright. Okey, dah berpeluh-peluh dah Ikmal ni. Nervous. Terima kasih Ikmal, diucapkan kepada Ikmal. Dan selepas ini kita bukan sekadar jemput atlet. Ya, ini yang tidak asing lagi. Sangat-sangat yang tak asing. Kita ada bawa satu jemputan khas daripada Putrajaya. Ya, betul. Mereka-mereka ini yang
Big Boss kita ni yang terlibat sama, betul. yang memainkan peranan tulang belakang kita di Politeknik dan College Community, terutama di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, bahagian ambilan pelajar. Bahagian untuk pengambilan pelajar. Betul. Kalau kita lihat Aira, di KK Kuala Langat sendiri kan, program-program yang menarik ni, kita nampak tadi pelajar-pelajar pun dia orang ada buat discussion, kita nampak dia orang pun macam enjoy je. Kita ada kafe dekat College Community, kita ada semua kemudahan yang ada dekat sini lah. Kalau nak katakan kepada penonton-penonton di live sekarang ni, College Community Kuala Langat akan buat melanjutkan walk-in untuk pendaftaran. Itu lagi mudah. Ya, siapa yang berdekatan kalau rasa teringin sangat nak masuk College Community Kuala Langat, sila-silalah datang walk-in saja, tak payah apply. Betul. Dan kita tak payah buang masa lagi. Okey. Kita persilakan. Because kita pun dah get ready kat sana, ada dua orang. Ya, betul. Panel jempatan kita. Saya kena buka langkah. Kita pernah buka. Silalah ke sana. Saya ke sini kejap. Kita nak highlight kan dua orang ataupun kita jemputan khas kita pada hari ini. Iaitu kita menjemput lah. Kita menjemput Puan Nurhaniza binti Muhammad Yusof, pengarah bahagian ambilan pelajar. Dan juga Encik Amalul Khair bin Sabrini, timbalan pengarah bahagian ambilan pelajar. Silakan. Okey. Terima kasih. Alright, kita duduk bersama kat sini. Okay, selamat datang sekali lagi Puan Nurhaniza dan juga dan kita nak jumpa juga Iqmal masuk untuk sekali bersama dengan kita. Iqmal di sini. Okey. Kita boleh nampak gabungan yang menarik kat sini. Kita ada pelajar dia lagi, kita ada juga kanan kita di Jabatan Pendidikan Persatuan. Dan kita sebenarnya kat sini Puan Nurhaniza, Asyik Amal, kita nak bersantai-santai je sebenarnya supaya kita release kat sini. Chill je orang kata kan. Okey, teruskan Ira. Mungkin ada Ira dahulu. Terima kasih. Kalau nak katakan, saya rasa Nafi mesti kenal kan Puan Nurhaniza dengan Cik Amal sebab atlet. Siapa yang tak kenal? Nafi rasa Cik Amal dengan Puan Nurhaniza ni sukan apa? Okey. Saya Puan Nurhaniza ni adalah peminat All Blacks. Satu-satu je. Kita ada baju All Black kat rumah. Cik Amal tak perlu kenalkan lagi. Orang yang paling power dekat jabatan kat Putrajaya main bowling tu, dia tengok lengan. Tak ada tengok lengan. Paling terbaik. Pemain bowling. Ada urat. Kan. Okey lah. So kita nak tanya soalan pada Puan Niza. Okey. Puan Niza, apa komen berkenaan kemasukan pelajar baru sesi akan datang ni? Sebab ramai di luar sana tertanya bagaimana kaedah pelaksanaan pembelajaran norma baharu di Politeknik dan College Community. Pandemik sekarang ni kan. Kita ada pandemik sekarang ni kan. Tak apa ya, saya pakai mask ni. Okey, dengar kita sekarang ni baru pun pada 1 Mac pun kita punya pelajar baru masuk pun, belajar baru dan kita pun buat masa ni kita masih lagi mengamalkan blended learning. Maksudnya hybrid lah. Ada face to face kan, ada yang pergi ke kelas, ada yang online. Macam tadi Kemas sebutkan tadi. Kita kena buat macam tu. Dalam kelas pun kita tak boleh buat banyak-banyak. Tak boleh ramai-ramai pun satu kelas. Betul kan Imam kan? Sebab itu untuk mengurangkan risiko. Itu risiko, kena ada penjarakan. Macam tu lah. Jadi masih pengajian berjalan. Kita dah start kita punya lessons dalam kita punya campus, tetapi mengikut SOP-SOP yang ditetapkan. Even sukan-sukan pun kita dah benarkan, tetapi masih mengikut SOP penjarakan. Ya betul. Jadi esok difahamkan SPM akan habis ya. Jadi kat luar sana dah saya cari dah mencari tempat untuk menyambung pengajian. Encik Amal mungkin boleh cerita sikit tentang pengambilan pelajar bagi tahun ini yang dijangka seperti sedia maklum kita buat pengambilan sebanyak 2 kali boleh cerita sikit pasal pengambilan. Terima kasih Cik Nafis. Untuk kemasukan pelajar baharu ke Politeknik dan juga College Community, kita sebenarnya di Politeknik kita ada 2 sesi. Satu sesi kita panggil sesi 1 ataupun dulu kita kenal sebagai sesi Jun, dan sesi 2 sesi Disember. Dan untuk kemasukan ke Politeknik dan College Community, para pelajar kalau yang nak habis SPM ni, dia perlu tengok kepada UPU, website UPU. upu.mohe.
dia hidup mana? Itu memang famous dari dulu lagi. Zaman saya di SPM, lepas SPM pun di situ juga UPU. Kena melayari laman web UPU yang mana tarikh tutupnya. Tarikh tutupnya kena ingat ni, adik-adik kena ingat 31 hari bulan ini. 31 hari bulan ni, maknanya tak lama lagi. 1 minggu lagi. Yang penting key in dulu sebab tahun ni special sikit. Tahun ni tak perlu beli nombor PIN. Maksudnya free ke Cik Ahmad? Ya. Nombor PIN akan ditiadakan dibayar oleh Kementerian. Maksud Kementerian dia kerajaan. Jadi tak payahlah nak risau-risau nak beratur dekat bank kan. Saya ingat zaman saya dulu pakai PIN pergi BSN. Betul. Ya, pergi apa nama BSN Aman Jaya Sungai Petani nak pakai PIN. Lama dah tu. Sekarang dah tak perlu lagi. Tak perlu je. Sekiranya maklumat asas dulu dan termasuk ni apa yang kita nak pohon sebab nanti selepas tutup para pelajar selepas keputusan keluar dia akan digunakan untuk kemas kini pula. Bila keputusan SPM keluar nanti pada dijangka dalam hujung bulan Jun, calon-calon boleh kemas kini. Kemas kini dari segi program keputusan yang dia layak. Jadi untuk masa ni key in dulu maklumat apa yang diperlukan. Dengar tu adik-adik, jangan lupa key in dulu. Sampai 31 Mac yang Puan Noliza, Cik Ahmad. Okey. Betul. Okey, Pak Diza, kita nak tanyakan siapa yang layak memohon ke Politeknik dan College Community? Sebab sekarang ni kita konsep kita sukan. So kita nak tanya, ramai yang kata atlet sekolah di sekolah sukan boleh ke mohon ke Politeknik dan College Community? Ramai yang daripada SB, MSN ni sekarang yang very good question. Satu soalan yang bagus Ira, sebenarnya semua orang boleh. Okay, janji dia mengambil SPM. Janji dia ambil SPM, dia boleh dah. Boleh apply. Okay? Dan kita juga mengalung-alungkan atlet-atlet ni untuk masuk ke institusi kita. Kan? Sebab kita, macam Iqmal kata tadi, apa Iqmal? I dengar tadi Iqmal cakap. Sebab dia punya program apa? Best. Jadi, jadi kalau misalnya atlet tu kita amat alu-alukan dia orang datang masuk ke politeknik kita, masuk ke college community kita, dapatkan skill kan. Sebab konsep pembelajaran di Politeknik Community 60% adalah amali dan 40% adalah teori. Betul. Itu yang membuatkan dia orang lagi menarik untuk masuk ke Politeknik. Sebab ni okey. Dan macam mana pula cara nak permohonan tadi kita dah dimaklumkan tadi, dan saya rasa di Politeknik dan College Community sekarang ni masukan pelajar dah masuk sekarang ni, yang pelajar semasa dan cuma nak tahu syarat kemasukan Cik Amal. Syarat kemasukan ke Politeknik dan juga College Community. Adakah ada syarat khas bagi atlet negara kita ataupun pelajar bersekolah sukan dekat sini? Mungkin ada Cik Amal nak. Saya akan saya kongsikan sedikit tentang syarat-syarat Baik. Untuk kemasukan ke Politeknik ini. Saya cerita tentang Politeknik. Untuk kemasukan ke Politeknik, macam tadi Ira ada sebut pasal premier. Kalau premier dan beberapa program yang kita letakkan, dia memerlukan 5 kredit, 5 pengujian. Okay? Dan itu di peringkat diploma. Dan bagi setengah kita kata kategori selain daripada premier, konvensional dan metro, memerlukan 3 kredit sahaja. Seperti di screen sekarang Yes. Okey. 3 kredit sahaja. Dan college community untuk diploma sama macam politeknik. 3 kredit. Dan untuk sijil college community hanya perlu lulus SPM. Lulus SPM maksudnya lulus sejarah dan lulus bahasa Melayu layak. Yes. Itu syarat yang paling kita kata asas lah. Okey. Nampak tu tadi pun Iqmal macam tertarik nak semua ke diploma. Ada rasa. Okey, Ira. Apa yang kita punya kita nak tanya juga, kalau dia gagal SPM, macam mana? Boleh ke dia masuk ke Politeknik dan College Community ni? Okey, terima kasih Ira. Untuk kalau tadi yang kita kata 5 kemudian, 3 kemudian, itu bagi yang ada kredit lah. Bagi yang pernah menduduki SPM, tetapi dia tidak berjaya. Kita kata buat kali ini dia tidak berjaya. Kita ada memberi ruang. Ada ruang juga pada betul. Untuk program kita kenali sebagai program bridging.
Bridging College. Bridging College. Di college community. Okay. Program bridging ni, dia kita kata satu semester dan selepas itu dia akan boleh menyambung terus ke program CGL. Itu maksudnya bridge ada punya sambungan dia. So, sebab tadi kita kata dia tidak berjaya SPM. Ya, betul. Tapi dia boleh sambung ke peringkat CGL punya. Jadi adik-adik nak mohon tak jangan risau lagi lah kan. Sebab diorang boleh mohon ke Politeknik dan College Media. Dekat sini pun kita ditunjukkan tentang kita laluan dulu dia kat situ. SPM, Politeknik, SPM tu College Community. Maksudnya kat sini dah ada guide dah. Ke mana hala tuju dia. Sebab Liza Jamal lah. Okey. So, tadi kalau saya boleh kongsikan, contoh dah ada depan mata. Ira bermula dengan CGL hinggalah ke degree. Itu yang untuk kejayaan kita melanjutkan pengajian. Kalau yang tak nak sambung belajar, dia boleh terus bekerja sendiri ataupun dia jadi job creator. Ya, betul. Sebab dia untuk makluman semua, di Politeknik dan juga di College Community, daripada semester 1 hingga tamat mereka dibekalkan juga dengan ilmu-ilmu keusahawanan. Itu yang dalam sepanjang pengajian. Jadi dengan ilmu keusahawanan yang ada, mereka berpeluang untuk kalau tak nak sambung belajar, dia jadi job creator. Betul. Gajikan orang lain kalau kita ambil contoh lah Puan Waniza kan, macam Ikhmas ni, dia adalah atlet renang dan kalau kita lihat dari tempat dia belajar di College Community Selayang dan dengan tempat dia pergi training di Ceras, saya difahamkan di Ceras dari segi jarak sebagainya. Jadi apa dari segi facilities yang kita boleh janjikan kepada atlet. Okey, facilities kita di institusi kita di College Community, di Politeknik, kita menyediakan the basic facility. Fasiliti asas ada. Kita ada padang, macam di sini kita ada dewan badminton, kita ada petong, kita ada woodball, ada. Di Politeknik pun sama. Ada stadium, that's right. Ada balapan yang running track kan, ada, semua ada. Dewan badminton, dewan bola tampar, rugby. Kalau kita lihat pun di Politeknik dan College Community, terutama di Politeknik, dia ada setiap Politeknik tu dia ada bidang-bidang sukan. Kita panggil kita panggil dia PK, thank you. Hampir terlupa. Kita panggil dia PKBAT dengan PIKAT. PIKAT tu ialah pusat kecemerlangan atlet di Politeknik. Dan satu PKBAT tu ialah pusat kecemerlangan bakat atlet di College Community. Jadi semua boleh katakan sebuah sukan lah. Ada kita tempatkan di institusi, di Politeknik, di College Community. Jadi macam contohnya tadi cakap pasal Premier kan, Politeknik Premier di Umpoma misalnya, dia pusat untuk bola sepak. Untuk Politeknik di Shah Alam, kita panggil pusat dia ialah pusat badminton. Kalau rugby di Politeknik Merlimau, rugby di Politeknik Merlimau, dan sebagainya. Dahsyat kan? Itu yang kita macam macam Muazzam Shah olahraga, saya difahamkan. Betul. Dia olahraga negara ataupun pelajar. Yes, exactly. Di sana mungkin keadaan dia environment dia lebih, orang kata apa, lebih tersusun, lebih structured kan. Jadi sebenarnya itu kepentingan kepada atlet sukan. Pelajar sukan kita nak sambung pengajian ke nama IPT. Maksudnya kita ada menyediakan kemudahan untuk pelajar-pelajar untuk dia menyambung dia punya passion. Tidak, dia pun tak tahu kat mana nak pergi kan. Kira mungkin ada soalan lagi nak tanya. So kita nak tanya jugalah, semua atlet-atlet akan tanya, adakah disediakan peluang beasiswa kepada atlet di Polisisi? Okey, saya cerita yang secara umum sahaja dahulu. Di Politeknik dan College Community, kita menyediakan contoh macam di College Community kita ada bantuan kewangan pelajar College Community kepada mereka yang layak lah. Dan basically mereka yang pendapatan 3,000 dan ke bawah. Itu yang selain daripada itu juga di Politeknik dan Community juga ada menerima sajaan daripada Yayasan Tenaga Nasional. Selain daripada Yayasan Sandabi. Ada menajim pelajar. Kita kata atlet tu bila dia mendaftar enroll, kita panggil dia pelajar. Tidak khusus pada atlet, tetapi untuk yang khusus pada atlet juga ada di Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu kita kata
beasiswa atlet cemerlang. YBM yang itu boleh dapatkan maklumat terus melayari laman web PPT Kementerian Pengajian Tinggi untuk dapatkan maklumat tentang beasiswa atlet cemerlang. Yes. Okay, dan kepada adik-adik kat luar sana, mungkin ada parent juga bersama kita Puan Liza, Jama dan Iqmal dan Liza. Parent berada kat luar sana yang mengikuti kita secara dekat di Facebook Majlis Sukan Negara secara live lagi. Dan ada soalan-soalan, kita pun ada soalan-soalan yang tim kita tengah kumpulkan di sana. Puan Liza, ada soalan mungkin nak tanya yang mungkin tak terungkai lagi kat sini. Dan saya rasa boleh tanya satu soalan lagi, dua soalan lagi kepada Cik Amal dengan Puan Liza nak tanya pasal Kak Iqmal ke kan? Soalan-soalan Kak Iqmal. Apa yang rasa? Amal tanya dulu. Okey, Iqmal. Apa perancangan Iqmal selepas tamat sijil? Lepas kolej komuniti ni nak sambung ke politeknik ke tidak? Macam soalannya. Perancangan saya dah habis nanti saya nak sambung ke politeknik di peringkat diploma hotelan. Sambung diploma perhotelan. Tapi kita nampak tu macam kat Metro Kuala Lumpur kan, kita ada perhotelan dekat situ. Manakan dia punya tempat training dia dekat Ceras. Betul. Sebenarnya saya nak tambah sikit. Kita bagi golongan kita kata pelajar-pelajar yang berstatus atlet ni, kita ada memberikan contoh kita kemudahan untuk memilih institusi politeknik yang berhampiran dengan training center atau tempat latihan yang mereka ada. Macam contoh macam Iqmal, dia training di KL. So kita akan cuba bantu untuk placekan dia belajar dalam pada masa yang sama dia menjalani latihan. Boleh menjalani latihan. Tengok betapa support dia. Politeknik dan dia community atlet negara. Jadi politeknik Polisisi bolehlah dijadikan sebagai pusat latihan bersama dengan majlis sukan kan? Tadi Cik Altan dia cakap kita boleh kolaborasi dengan majlis sukan semua. So kita tengok dekat admin kita, adakah soalan-soalan yang nak ditanyakan pada Cik Amal dan Puan Liza? Ada soalan-soalan yang di sini. Kalau kita lihat di sini ada soalan. Kita menunggu. Tanya. Tak ada soalan lagi setakat ni. Tak apa. Mungkin Iqmal boleh ceritakan sedikit rakan-rakan Iqmal yang lain dalam bidang sukan yang ada di politeknik dan juga komuniti. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman sukan. Rakan-rakan yang lain yang menyambung pengajian di politeknik dan juga komuniti. Ada berkongsi cerita dan sebagainya. So rakan-rakan saya semua dah graduate semua. So atlet semua dah berkurangan sekarang. Tengah tarik atlet untuk masuk ke college community dan politeknik. So jadi yang pakai adik-adik tu bolehlah kalau minat suka boleh masuk ke college community. Siapa yang tak atlet tu boleh datang college community dan politeknik. Okey, boleh saya add sikit? Kita juga memberikan flexibility dalam pembelajaran. Okey, maksudnya sekarang ni katalah kita ambil sijil sijil kita kata 4 semester kan. Tapi bila kita ada program-program atlet macam ni, kita benarkan dia sebab dia kena mewakili negara. Kena pergi praktis kan. Jadi kita benarkan dia untuk extend ataupun memanjangkan tempoh pengajian Cik Amal. Memanjangkan tempoh pengajian dia sampai ke 9 ataupun 10 semester. Ini yang praktis di universiti juga. Sama kita buat politeknik. Sama di politeknik pun kita amalkan juga. Sebab kita orang berlatih begitu lama. Kadang-kadang tu nak menyesuaikan masa dengan pengajian training. Jadi kita menghargai orang kata apa atlet ni punya usaha dan masa. Jadi kita juga kena orang kata apa give something to them. Kan kita bagi peluang dekat dia untuk menamatkan dia pengajian dalam masa yang lebih panjang. Kalau kita tengok juga pencapaian Iqmal pun sangat membanggakan. Sebagai mewakili negara. Ya, betul. Menampilkan emas saya dipangkan di mana? Di luar negara? Ingat Perak, Singapura. Oh, tahniah. Jauh. Jadi punya target sekarang ni Olimpik Doha. Itu saya punya target. Okey, kita ada satu soalan lah dekat skrin kita sekarang ni kepada Muhammad Saswan bin Muhammad Razi. Dia cakap, boleh ke pelajar yang tiada SPM tetapi ada IDS
IGCSE untuk apply polis CC. Saya pun tak tahu IGCSE tu dah. Daripada Muhammad Safwan, Muhammad Aziz. Ya betul. Muhammad Aziz. Yang equivalent. Okey. Baik. Terima kasih kepada Muhammad Safwan yang bertanya tu. Ya. Okey. Kalau untuk menjawab soalan tu, biasanya kalau kita terima kita kata pencapaian yang selain daripada SPM, pihak jabatan akan mencari persetaraan, kita nak setarakan dengan UIT SPM, dan daripada situ kita akan menilai lah. Itu pun kita tak main PA juga kan? Yes. Kita akan lihat juga persetaraan tersebut dan kita cuba sesuaikan dengan apa kelayakan untuk program-program apa yang mereka layak untuk masa ini. Ini ada soalan juga. Okay, terima kasih kepada Cik Aman saja. Saya kira menjawab yang tadi. Maklumat kurikulum perlu diisi selepas pusat SPM 2020 dikeluarkan ataupun sekarang. Terima kasih. Maklumat kurikulum perlu diisi selepas pusat SPM 2020 dikeluarkan dalam sistem. Dalam sistem tu. Mungkin yang bertanya khusus kepada UPU lah. Betul. Sekarang ni yang kita tengok tempohnya hanya sampai 31 Mac yang saya kata tadi untuk dalam sistem UPU. So update lah kawas kini sehingga 31 Mac ni maklumat-maklumat yang mereka ada. Selepas keputusan keluar nanti akan ada ruang lagi untuk calon-calon ni update semula. Segala maklumat apa pun di dalam boleh dikemas kini. Jadi untuk awal ni kena bersiap sedia buat dulu. Apa yang diperlukan? Betul. Isi dulu. Itu dia. Nanti lepas keputusan SPM keluar akan ada ruang lagi untuk mengisi kita kata murnikan balik apa yang ada dalam. Ya. Jadi aktif juga ada adik-adik yang di luar sana yang akan tamat esok lah kan. Ya betul. So kena alert juga perkara ni. Kena betul-betul ambil perhatian bagaimana cara nak memohon UPU sebagainya. Jadi kita di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Polis Komuniti sangat mengalu-alukan kami atlet negara yang mengikuti program ataupun di sekolah sukan. Sekolah sukan pun dah banyak. Betul. Di Johor sendiri, Bandar Penawar, Departemen Bukit Jalil dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, kalau UPU 31 tamat untuk permohonan kemasukan. Dan selepas itu kalau adik-adik risaulah sebab tak sempat nak memohonkan UPU, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Komuniti akan buka borang untuk kemasukan pada 1 April kan? Tapi kita kena dahulukan yang ini dulu. Ya betul. Kita akan dahulukan UPU, baru kita akan buka borang polisisi kita. Kalau tak mohon, adik-adik tak akan ditawarkan di kolej komuniti dan politeknik. Sebab tak ada daftar. Betul. Kita nak masukkan daftar dengan syarat kelayakan yang sepatutnya. Jadi isilah dekat UPU tu. Isi saja. Just fill in. Pastikan ada salah satu kolej komuniti dan politeknik di borang UPU. Saya rasa kita pun asal kesutukan masa. Kesutukan masa dan kita sampai ke penghujungnya Puan Noniza dan Cik Amal dan kita mengucapkan ribuan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih kerana sudi bersama kami Cik Amal dan juga Puan Noniza daripada Putrajaya datang ke Polis Komuniti Kuala Langat dan juga tak lupa kepada Iqmal. Ini dia yang selalu menghalukan nama Politeknik dan Polis Komuniti di arena sukan. Ya betul. Jadi dia pun tadi dia bawa sekali Google ni Cik Nida. Dia nak tunjuk bahawa inilah kata apa nama bukti dan apa nama beri perangsang kepada dia. Dia memang nak pakai ke nak terjun kan. Ataupun nak tunjuk kita ni macam mana cara menang ke sikit. Macam mana cara swimming ke kan? Okey, saya kira setakat ini saja. Adapun Cik Amal ada apa-apa tips atau nasihat? Okey. Ada masa lagi kan? Ya, ada bagi saya. Saya suka saya akan ambil peluang ini. Yang pertama saya nak maklumkan lah dari segi timeline untuk kemasukan ke Politeknik dan Polis Komuniti. Tadi kita telah sebut UPU tamat bila boleh update semula UPU. Dan kita juga ada kemasukan sistem Politeknik dan Polis Komuniti yang bermula pada April. Dan tarikh tutup akan dimaklumkan nanti. Dan untuk maklumat yang lebih lanjut untuk kemasukan ke Politeknik dan juga Polis Komuniti, mungkin kita telah kongsikan tadi. Layari ambilan.mypolicc.edu.my. Kemudian kita ada talian telefon
3738 3738. Depan 84 kali. 3738. Sorry, 3837. 3837. Dan satu lagi talian untuk WhatsApp. WhatsApp pun ada 019 868. Betul. Ada tertera pun guys tu. 868. Senang. Kita tengok tadi 3738 Saya terbalik-balik. Yang ini 3837. 3837. Saya ulang boleh Jamal 01986837738. Boleh WhatsApp terus. Sekarang cukup mudah. WhatsApp je boleh tahu dah. Sama kita layak tak layak, kita nak tahu status dan sebagainya. Untuk dapatkan sedekah maklumat, boleh layari ataupun kita kata hubungi di nombor talian yang kita tertera lah. Betul. Nanti kita akan tim kita akan bantu menjawab. Kalau WhatsApp tu 24 seminggu. Faham itu. Dan maklumat yang paling terdekat juga kita boleh dapat melalui social media kita. Betul. Di Jabatan Pendidikan Politeknik College Community. Kalau kita lihat di sini, kalau untuk Instagram boleh tadi Ira? Politeknik Malaysia dan College Community HQ. Follow. Kalau nak dapatkan maklumat, aktiviti kita di Politeknik Community dan sebagainya. Dekat Twitter pun ada juga. Mungkin kita boleh tengok di skrin sekarang ni. Kalau untuk Facebook, kita boleh layari ada dua akaun di politeknik.edu dan Ira? College Community HQ. Tadi kita dah bagi tahu tadi Politeknik Malaysia dan juga College Community HQ. Dan di Twitter kita boleh layari kepada Politeknik Malaysia dan juga College Community HQ. Dan YouTube pun kita ada. Kita boleh tengok segala program, aktiviti, event, pelajar-pelajar kita yang berjaya, semua ada dekat dalam YouTube tu. Di Politeknik College Community. Dan akhir sekali kita boleh layari juga di laman web www.mypolicity.edu.my. Malaysia Policity. Cantik nama tu. Policity kan? Alright. So sekarang ni alhamdulillah kita di penghujungnya Puan Anita dan kita tengok di sana ada kamera di sebelah sana. Apa botak kita ada kat sana, kita punya cameraman dekat sana dan kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zamzam, pengarah Politeknik Kuala Langat, memberi laluan kepada kita Puan Anita. Ya betul, hari ni kita tukar konsep. Dan juga kepada kru-kru kita di College Community Kuala Langat, tim-tim ICT kita dan juga tim ICT kita di JPPKK dan di penyeras kita kat sini Puan Fazilah, Soid dan kita rasa kita boleh terus sambung sama ke wakil MSN moderator. Wakil MSN pun dah get ready sana. Dan kita berterima kasih kepada MSN kerana memberi ruang kepada kita dalam Karnival Pendidikan Atlet untuk kita memberi sehebahan dan sebarang maklumat berkenaan tentang program kemasukan pelajar ke College Community dan juga Politeknik. Ya, Encik Azlan. Ya, Nafis dan amanya kami di MSN ni nak mengucapkan tinggi-tinggi tahniah lah kepada pihak Polisisi ni. Kali ni kami rasa sesi ni agak berbeza lah daripada yang sebelum-sebelum ni. Ada lain daripada yang lain. Inilah kelainan di Politeknik dan College Community. Tinggi-tinggi tahniah kami ucapkan di atas usaha yang dibuat ni. Kita dah macam bentuk forum lah kat situ kan. Dengan tetamu-tetamu kehormat, para-para panel. Kami ni ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya kira penerangan-penerangan yang telah diberikan tadi sangat memuaskan, sangat detail dan saya rasa semua yang menonton sesi kita pada petang ini dapatlah input yang sangat baik dan saya tengok admin di komen pun sangat aktif menjawab soalan-soalan. Tadi juga kepada ada 3 orang kat sini. Kita ada Cik Iqmal, kita punya pelajar kita kat sini, kita ada Puan Maniza dan juga Cik Amal. Kerana boleh menjawab soalan yang terukai tu inilah. Okey, baik. Okey, sekali lagi saya kira sesi soal jawab pun tadi dah kita dah masukkan sekali dalam sesi forum tadi kan. Maksudnya dari segi jawab dan kita pun soalan-soalan yang diutarakan di komen pun kita dah jawab dan saya rasa alhamdulillah sekali lagi juga terima kasih diucapkan kepada rakan moderator saya Ira dan juga Nafis serta panel-panel jemputan yang sudi bersama-sama kita menjayakan Karnival Pendidikan Atlet pada 16 hingga 30 Mac 2021 ini.
setinggi-tinggi tahniah kepada Polisisi dan kepada para penonton atlet-atlet yang berada di luar sana. Ini peluang anda dah dengar, anda dah tengok, anda dah lihat bagaimana Polisisi membentangkan atau menerangkan pakej-pakej yang ada, faedah-faedah yang ada. Jadi ayuh, jangan malu, jangan segan. Kalau ada apa-apa info lagi boleh terus kepada nombor-nombor yang tertera tadi, WhatsApp tadi kan, boleh terus menghubungi Polisisi sekiranya berminat untuk meneruskan pengajian di sana. Okey, insyaAllah sekali lagi terima kasih kita ucapkan dan semoga kita berjumpa lagi, Hafiz, Ira dan semua panel. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Ada ruang nanti yang ke depan kita jumpa lagi, insyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye. Terima kasih. Okey, hadirin para penonton sekalian, seperti mana yang tuan-tuan di luar sana dah dapat lihat dan dapat tengok, sesi kita pada petang ini agak berbeza. Havoc sekali mereka di sana di IKB, di College Community Kuala Langat, Banting sana. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ni. Terima kasih kerana sudi stay back di kerusi anda masing-masing, tidak lari. Okey, dan kepada semua atlet-atlet, jurulatih dan juga ibu bapa yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton dan menjayakan karnival pada petang ini. Jadi sebelum berpisah, saya ingin maklumkan kepada semua penonton yang mempunyai pertanyaan lanjut mengenai pendidikan dan kerjaya atlet ini, anda boleh terus menghubungi Sekretariat MES Majlis Sukan Negara di talian 03-8892-9041 atau di alamat email mes@nsc.gov.my, seperti yang tertera di skrin anda sekarang ini. Jadi kepada semua para penonton, semua warga sukan tanah air, teruskan sokongan padu anda kepada Sukan Tanah Air. Jangan lupa ikuti kami di laman Facebook, Instagram dan YouTube Majlis Sukan Negara Malaysia untuk lebih banyak info berkaitan kerjaya dan pendidikan atlet ini. Kepada siapa yang terlepas sesi ini, jangan risau, kerana kita akan upload, kerana kita akan muat naik video ini di Facebook Majlis Sukan Negara. Anda boleh lihat bukan sahaja sesi ini tetapi sesi-sesi sebelum ini juga kita ada muat naik. Jadi pelbagai agensi-agensi IPTA, IPTS yang telah pun kita sama-sama dengan mereka untuk menerangkan pakej-pakej. Jadi para atlet khususnya di luar sana, anda boleh memilih, anda boleh melihat yang mana yang terbaik untuk anda. Okey, jadi sebelum itu saya ingatkan lagi, esok jangan lupa kita ada lagi sesi pada jam 11 pagi dan juga 3 petang. 11 pagi bersama Uniza dan pada pukul 3 petang nanti esok hari bersama Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Jadi sekadar itu sahaja untuk petang ini. Sekali lagi jutaan terima kasih dan tahniah kepada pihak Politeknik dan College Community yang sudi bersama-sama kita, dan seterusnya kepada para penonton, atlet-atlet, anda boleh memilih. Atlet-atlet, ingat, inilah peluang anda. Jadi anda boleh memilih dan pastikan anda berjaya di padang dan juga di dalam akademik. Jadi itu sahaja dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.